Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan 3 kisah. 2 kisah dalam segmen singgah seram dan 1 kisah lagi dalam segmen pelik dan aneh. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama samaran Izzah. Perkara ni berlaku pada tahun 2016. Masa tu Izzah baru lepas habis SPM lah. Izzah dapat satu tawaran daripada sebuah IPT di Alor Gajah, Melaka. Dan pada masa tu juga salah seorang kawan Izzah, kawan lama Izzah yang berkawan dengan Izzah daripada zaman sekolah rendah lagi, dapat tawaran ke IPT yang sama. Jadi Izzah dengan kawan dia ni pun masuklah ke IPT tu, berdaftar dan masuk minggu orientasi. Sepanjang minggu orientasi tu, Izzah dengar banyak kisah-kisah seram yang pernah berlaku di IPT tu. Ada yang Izzah dengar daripada senior, ada yang Izzah dengar daripada kawan-kawan dia yang sama-sama masuk ni. Pernah satu hari tu, masa minggu orientasi ni lah, Izzah dan juga semua pelajar-pelajar yang baru masuk ni berjalan kaki daripada hostel nak pergi ke Dewan. Nak pergi ke Dewan tu, diorang perlu lalu dekat satu lorong. Dekat lorong tu lah, salah seorang daripada geng-geng yang baru masuk ni ternampak. Masa diorang berjalan kaki beramai-ramai tu, ada satu lembaga yang merangkak ikut diorang lalu dekat lorong tu menuju ke Dewan. Bila dah hampir nak sampai dekat Dewan, lembaga tu tiba-tiba hilang. Dan lembaga tu memang bukan manusia. Banyak lagi lah kisah-kisah seram lain yang Izzah dengar. Izzah dah mula takut pada masa tu bila dengar banyak sangat kisah-kisah misteri yang berlaku di IPT tu. Maklumlah, Izzah ni first time berjauhan daripada keluarga. Maknanya memang daripada sekolah rendah, sekolah menengah, Izzah tak pernah duduk asrama. Itulah pertama kali Izzah berjauhan daripada keluarga. Tapi Alhamdulillah, walaupun Izzah dengar banyak kisah-kisah yang menakutkan berlaku dekat situ, sepanjang minggu orientasi tu, Izzah langsung tak alami apa-apa gangguan. Selepas minggu orientasi, pelajar-pelajar baru ni diberi rehat selama 1 minggu sebelum memulakan kelas. Bila dah habis rehat seminggu tu, dah mula kelas, kebetulan pada masa tu, tibalah bulan Ramadan, bulan puasa. Memang tak ada apa-apa yang berlaku sepanjang bulan Ramadan tu. Kelas berjalan dengan baik, live Izzah di IPT tu okey, kelas okey, belajar okey, semua okey lah. Bila dah habis bulan puasa, dapat pula cuti raya, cuti Hari Raya Aidilfitri. Tak tahulah berapa hari cuti. Semua pelajar balik ke rumah masing-masing. Bila dah habis cuti raya, semua pelajar dah kembali ke IPT, kelas sambung macam biasa. Masa tu makin banyak kisah-kisah seram yang Izzah dengar daripada rakan-rakan dia dan daripada senior-senior. Dan kebanyakannya bercerita pasal benda yang sama. Dekat IPT tu, ada satu tasik yang terletak berhadapan dengan perpustakaan IPT. Katanya dekat tasik tu, pelajar-pelajar perempuan terutamanya perlu berhati-hati. Sebab memang dah ramai pelajar perempuan yang diganggu selepas lalu dekat tasik tu. Dulu pernah terjadi ada seorang pelajar perempuan ni dirasuk di dalam perpustakaan. Katanya ada sesuatu yang mengekori dia bila dia lalu dekat kawasan tasik tu. Dan ada juga yang mendakwa pernah ternampak satu lembaga ni berada di dalam tasik. Tak pasti pula macam mana rupa makhluk tu. Bila Izzah dapat tahu pasal tasik ni, Izzah rasa takut juga. Tapi dalam masa yang sama, Izzah tak adalah terlalu risau. Sebab Izzah ni bukanlah kategori pelajar yang suka berjalan-jalan bila ada waktu lapang. Selalunya kalau ada waktu free, Izzah cuma duduk dalam bilik saja. Di IPT tu, satu bilik boleh memuatkan 3 orang pelajar. Ada satu katil double decker dan ada satu katil single. Izzah duduk di katil atas. Yang bawah Izzah ni nama dia Nana. Yang duduk di katil single pula nama dia Ju. Jadi cukuplah 3 orang dalam bilik Izzah ni. Kawan Izzah yang daripada sekolah rendah tu, yang saya cakap mendaftar masuk bersama-sama dengan Izzah tadi, dia duduk di bilik lain. Tapi dia selalu tumpang tidur di bilik Izzah. Bila dah macam tu, bilik Izzah ni selalunya 4 orang, bukan 3 orang. Kawan Izzah yang kenal Izzah daripada sekolah rendah ni, nama dia Yam. Jadi yang biasanya ada dalam bilik Izzah ni, pada waktu malam ada 4 orang semua sekali. Izzah, Yam, lepas tu Nana dan juga Ju. Izzah dan Nana guna katil double decker. Ju tidur dekat katil single dan Yam pula biasanya dia tidur dekat tengah-tengah tu.
ruang antara katil double decker dengan katil single tu dekat tengah tu kosong. Biasanya digunakan untuk berbaring ataupun solat dekat situ. Dekat situlah biasanya Yam baring. Dia bawa bantal dia bawa selimut dia tidur kat situ. Lebih kurang seminggu selepas cuti raya tu, ada satu event yang diadakan di kawasan dataran berhampiran dengan tasik dan juga perpustakaan. Kebetulan pada masa tu, Ju, iaitu roommate si Izzah ni, terlibat dengan event tu. Tak tahulah ada pertunjukan ke apa. Event tu pada waktu malam. Jadi Izzah, Nana dan juga Yam ni bercadang nak pergi tengok lah, bagi sokongan dekat Ju ni. Untuk nak pergi ke dataran tu, diorang perlu lalu ikut tasik tu. Jalan lain ada, tapi memang jauh lah nak sampai ke dataran tu. Memang tak padan lah kalau nak berjalan kaki, guna jalan yang satu lagi tu. Jalan yang paling hampir adalah jambatan. Izzah dah mula rasa risau pada masa tu, tapi takkanlah dia tak ikut. Nanti Ju terasa hati pula. Lagipun pada malam tu bukan Izzah seorang diri. Izzah pergi bersama-sama dengan Nana dan juga Ju. Jadi Izzah tak berapa takut sangat lah. Cumanya yang buatkan Izzah ni terfikir sangat, risau sangat, adalah sebab dia tak boleh solat pada masa tu. Dia datang bulan. Tapi tak apalah, Izzah pun tak nak fikir lebih. Dia pergi je malam tu. Tak tahulah pukul berapa dia orang pergi. Acara tu habis lebih kurang pukul 12.30 malam. Jadi sekali lagi, Izzah dan juga kawan-kawan dia ni terpaksa melalui tasik tu, nak balik semula ke hostel. Masa lalu dekat jambatan tu, Izzah dah mula rasa lain macam. Tapi masa tu tak nampak apa-apa lah, tak nampak apa-apa, tak dengar apa-apa. Cuma dia rasa tak sedap hati je. Bila dah sampai dekat bilik, Izzah pun pergilah ke tandas. Dia basuh muka, basuh kaki. Lepas tu dia tukar baju dalam bilik dan dia baring. Masa tu cuma ada Izzah dan Nana saja yang belum datang lagi dekat bilik pada masa tu. Dan Ju pula, dia memang dah habis perform tadi pukul 12. Tapi dia belum balik lagi sebab perlu kemas barang ke apa macam tu lah. Ada urusan lagi lah di dataran. Jadi pada masa tu cuma ada Izzah dan juga Nana. Nana yang tidur di bahagian katil bawah ni, katil double decker tu dekat bawah Nana, dekat atas Izzah. Nana dah tidur pada masa tu. Nana memang jenis tidur awal. Masa tu dah dekat pukul 1. Tinggallah Izzah ni seorang diri, tak boleh nak tidur. Izzah memang rasa cukup tak selesa pada malam tu. Dia rasa panas macam, memang sangat-sangat tak selesa lah. Izzah cuba tidur tapi dia memang tak boleh nak tidur, tak selesa. Tak lama lepas tu, Yam datang. Yam datang masuk dalam bilik dan macam biasalah. Dia letak bantal dia, selimut dia, cadar dia bentang atas lantai tu, dia baring dekat ruang tengah-tengah tu. Masa Yam masuk tu, Nana terbangun. Dia terbangun. Dan dia bersembang lah dengan si Yam ni. Izzah pada masa tu memang belum tidur. Bila dia dengar Yam dan juga Nana ni bersembang, tapi tak adalah bersembang kuat. Bersembang perlahan je lah. Izzah jadi sedikit lega. Kalau tadi, Izzah rasa sedikit takut. Takut sebab dah lalu dekat tasik tu. Dan dia rasa tak selesa. Tapi sekarang ni, memang dia rasa dah okey sikit lah. Sebab dengar kawan-kawan dia ni bercakap. Si Yam dan juga Nana ni bercakap. Disebabkan memang daripada tadi, Izzah ni tak boleh nak tidur, Izzah buat keputusan nak pergi baring dekat bawah bersama-sama dengan Yam. Izzah pun turunlah daripada katil tingkat atas tu. Bawa bantal dia, bawa selimut dia turun. Dan dia berbaring di sebelah Yam, di atas lantai. Masa tu Yam dan Nana ni masih lagi bersembang. Izzah pula, masa tu dalam keadaan berbaring, posisi mengiring, membelakangi si Yam ni. Dalam keadaan macam tu, baring membelakangi si Yam ni, tiba-tiba Izzah rasa badan dia seolah-olah dihimpit oleh sesuatu daripada arah atas. Badan Izzah jadi kaku, tak boleh nak bergerak. Dan pada masa itulah, Izzah dengar satu suara. Suara wanita tua. Wanita tua tu seolah-olah berbisik dekat Izzah. Suara tu bertanya, kenapa tak tidur lagi? Izzah pada masa tu memang meremang satu badan. Sebab pada masa tu, masa dia dengar suara yang berbisik dekat dia tu, suara perempuan tua tu, dia masih dapat dengar suara Yam dan juga Nana bersembang. Jadi, sebenarnya suara siapa yang berbisik dekat telinga dia? Yang ada dalam bilik tu pada masa tu cuma 3 orang. Dia, Nana dan juga Yam. Memang sah. Ada sesuatu yang ikut dia balik daripada tasik tadi. Dan dalam bilik tu cuma dia seorang saja diganggu pada masa tu. Yang 2 orang lagi ni, si Yam dan juga Nana, langsung tak menunjukkan tanda-tanda yang diorang ni diganggu. Diorang bersembang macam biasa je. Lepas suara wanita tua tu dah hilang, barulah badan Izzah ni dapat digerakkan semula. Bila Izzah rasa badan dia dah okey, dah boleh bergerak, Izzah sebenarnya nak bagi tahu
dekat si Nana dan juga Yam pasal benda yang berlaku tadi. Tapi bila Izzah fikir balik, nanti dia orang cakap aku ni mengarut. Nanti dia orang tak percaya pula. Akhirnya Izzah diamkan diri saja. Tak lama lepas tu Ju pun balik. Balik dan dia terus baring. Masa tu dah dekat pukul 3 pagi. Si Nana dan juga Yam ni memang dah nak tidur lah pada masa tu. Ju pun sama. Dia pun tidur sebab dah penat dekat dataran tadi buat kerja. Jadi sekejap aja dia baring terus tidur. Itulah gangguan pertama yang dialami oleh Izzah. Gangguan kedua berlaku lebih kurang 3 hari selepas gangguan pertama. Gangguan kedua ni berlaku pada hari Khamis malam Jumaat. Pada hari Khamis tu, Yam balik ke KL. Dia orang KL, dia balik. Sebab kelas dia yang pada hari Jumaat tu dah cancel. Jadi pada malam harinya, dalam bilik Izzah ni tinggal 3 orang lah. Izzah, Nana dan juga Ju. Bermaksud pada malam tu, dekat ruang tengah-tengah tu tak ada orang. Tak ada orang tidur. Selalunya ada Yam tidur dekat situ. Tapi pada malam tu Yam tak ada. Dan pada malam yang sama, Ju tidur awal. Izzah rasa pelik pada malam tu. Sebab si Ju ni jarang tidur awal. Dia memang jenis yang tidur lewat. Yang biasa tidur awal dekat dalam bilik Izzah ni cuma Nana seorang saja. Lepas waktu isyak memang dia akan tidur. Malam tu benda yang sama berlaku pada Izzah. Izzah rasa tak selesa. Dia rasa panas bilik tu, dia rasa panas. Dia rasa macam tak boleh nak tidur lah. Mengiring ke kanan tak boleh, mengiring ke kiri. Memang serba tak kena lah. Tak tahulah pada masa tu dah pukul berapa. Akhirnya Izzah pun ambil bantal dan juga selimut dia, turunlah ke bawah. Mula-mula dia teragak-agak juga. Sebab Yam tak ada. Dia seorang-seorang atas lantai tu tidur nanti. Tapi disebabkan terlalu tak selesa, Izzah tak peduli. Dia nak baring atas lantai. Sebab dekat lantai tu sejuk. Lagi satu, kipas siling ni memang direct kena ke bawah. Kalau duduk dekat atas tak kena. Tak berapa kena lah kipas dekat siling tu. Izzah ambil bantal dia, baringlah dekat bawah tu. Mula-mula Izzah baring memanjang macam tu. Ni katil double decker, ada Nana, ni katil single. Dekat tengah-tengah tu si Izzah berbaring dalam keadaan memanjang. Lebih kurang 4-5 minit baring macam tu tetap tak ada rasa mengantuk. Izzah pun ubah posisi tidur. Izzah berbaring dalam keadaan melintang pula. Kepala menghala ke arah Ju, kaki menghala ke arah Nana. Dah puas pejamkan mata. Tapi masih lagi tak boleh tidur. Bila Izzah buka mata, masa tu Izzah menghadap ke arah hujung katil Nana sebelah kaki. Masa itulah Izzah ternampak ada satu kelibat yang berpakaian serba putih duduk di atas besi dekat hujung kaki Nana. Lembaga tu memiliki wajah yang berwarna hitam. Bila Izzah ternampak aja lembaga tu, dia cepat-cepat tutup mata dan dia mengiring, membelakangi benda tu. Masa tu mulut Izzah mula terkumat kamit membaca ayatul kursi. Izzah pada masa tu dia nak kejutkan si Nana ataupun Ju. Tapi dalam masa yang sama, dia tak pasti benda yang dia nampak tadi betul ada ke ataupun perasaan takut dia saja. Dalam keadaan dia sedang berfikir tu, tiba-tiba dia terasa di bahagian belakang dia ni seolah-olah ada orang. Kan kalau kita berbaring, posisi mengiring, bila ada orang datang hampir dengan kita, duduk di bahagian belakang badan kita, kita boleh rasa. Itulah yang Izzah rasa pada malam tu. Bila Izzah rasa macam tu, rasa macam ada orang dekat belakang dia, dia cubalah nak toleh. Manalah tahu kalau si Nana ni bangun, tiba-tiba baring kat belakang dia ke, mengigau ke apa kan. Izzah pun toleh, perlahan-lahan toleh ke belakang. Masa itulah Izzah nampak benda tadi yang dia nampak duduk dekat besi dekat bahagian kaki si Nana ni, sekarang ni dah duduk bersila dekat belakang dia. Izzah beristighfar pada masa tu dan dia cepat-cepat berpaling semula ke depan. Dia pejam mata rapat-rapat, dia baca zikir, macam-macam surah dia baca pada masa tu. Izzah pada masa tu memang berada dalam keadaan yang sangat ketakutan. Dia dah tak nak dah berbaring atas lantai tu seorang-seorang. Jadi Izzah ni dalam keadaan mata yang tertutup, dia bangun dan dia baring dekat katil Ju. Ju kebetulan tidur mengiring menghadap ke dinding. Jadi dekat belakang Ju tu kosong. Muat kalau seorang lagi nak tidur. Dekat situlah Izzah tidur. Tak berapa lama lepas tu Izzah buka mata. Dan dia tengok lembaga tadi dah tak ada. Izzah masih ingat lagi macam mana rupa benda tu. Benda tu berpakaian serba putih. Muka dia gelap seolah-olah macam rentung. Dan lembaga tu ada rambut yang berwarna hitam dan panjang. Dipendekkan cerita, malam tu memang Izzah langsung tak boleh tidur.
Izzah tak ceritakan kepada Nana dan juga Ju pasal perkara ni, termasuklah Yam. Izzah tak cerita sampailah habis semester. Masuk semester baru, barulah Izzah bercerita apa yang pernah berlaku dekat bilik tu. Itulah pengalaman seram yang pernah dialami oleh Izzah sepanjang tinggal di hostel IPT tu. Kalau nak diikutkan kisah-kisah pengalaman daripada pelajar lain batch sama macam Izzah ni, ada banyak. Pernah satu malam ni, warden sampai bagi satu arahan kepada seluruh penghuni di hostel ni. Jangan buka pintu dan jangan buka tingkap. Pelajar memang tak dibenarkan keluar daripada bilik pada malam tu. Sampai teruk macam tu gangguan yang berlaku di IPT tu. Dan ada juga kes seorang pelajar perempuan ni ditemui berdiri seorang-seorang 2-3 pagi. Berdiri di hadapan satu pokok yang besar. Tak tahulah mengigau berjalan ke macam mana. Macam mana tak tahu. Tiba-tiba boleh berdiri dekat depan pokok tu seorang-seorang. Pukul 2-3 pagi. Kalau setakat histeria ni jangan ceritalah. Memang dah biasa. Untuk kisah kedua ni saya akan gunakan nama samaran Imah. Kisah Imah ni pada mulanya lebih kurang sama macam kisah Izzah tadi. Pada masa kejadian ni berlaku, Imah baru saja diterima masuk di sebuah IPT di Alor Gajah, Melaka. Jadi macam biasalah, dia masuk daftar, sertai minggu orientasi semua dan masuk kelas. Tapi saya tak pasti IPT ni adalah IPT yang sama ataupun berbeza dengan si Izzah tadi. Tapi saya rasa memang berbeza lah. Gangguan ni berlaku di hostel. Hostel Imah ni, dia bentuk petak macam tu. Blok dia tu tersusun secara petak. Segi 4 lah. Dekat tengah-tengah petak tu, ada satu dataran. Tempat pelajar selalu berkumpul. Di blok hostel tu, Imah dapat bilik di tingkat 2. Semua sekali di satu blok tu ada 4 tingkat. Imah dapat di tingkat 2, bilik nombor 5. Di blok hostel di IPT tu ada satu ciri yang istimewa. Di bilik yang paling hujung, bilik nombor 8, di setiap aras, aras 1 sampailah aras 4, semua bilik bernombor 8 ni dikosongkan. Memang tak ada pelajar dekat setiap bilik yang bernombor 8. Kalau kita tengok dekat pintu bilik tu, tertulis perkataan surau. Tapi yang peliknya, dia tulis saja surau, tapi tak pernah pun digunakan sebagai surau. Sebab hostel ni dengan masjid IPT memang tak jauh. Di blok hostel tu, di setiap aras 1 sampai 4, ada satu bilik ni. Bilik khas yang disediakan sebagai pantry dan juga bilik menggosok baju. Dalam bilik tu macam biasalah dalam pantry. Ada water heater, lepas tu ada ada sinki, ada paip air, ada papan yang untuk menggosok baju tu, dan ada streka. Pelajar di IPT tu yang tinggal di hostel memang tak dibenarkan untuk bawa streka daripada rumah. Kalau nak gosok baju, perlu bawa baju tu ke bilik tadi, bilik khas tadi. Patutnya memang menggosok baju dekat situlah. Tapi student-student di hostel ni, diorang tak ikut sangat peraturan. Dia ambil je papan menggosok baju tu, dia bawa pergi dekat kawasan koridor ni yang ada pelak. Dan dia bawa keluarlah sekali dengan streka tu. Pada satu hari, Imah ni nak gosok baju. Dia pun pergilah dekat bilik khas tadi, bilik pantry dan juga bilik menggosok baju tu. Tapi bila dia tengok dekat dalam, memang tak ada. Papan streka tu tak ada, streka pun tak ada. Dah puas Imah ni cari, tapi tak jumpa. Imah pun naik dekat tingkat atas. Bila Imah naik dekat tingkat atas, dekat aras 3 tu, Imah nampak di depan bilik nombor 8 ada satu papan streka berserta dengan streka dekat situ. Bila Imah dah nampak ada papan streka, ada streka tu, Imah pun mulalah berjalan menuju ke arah depan bilik nombor 8, aras 3. Imah letaklah baju dia, kain dia semua, letak atas papan streka tu dan mulalah gosok baju. Sedang Imah menggosok baju, tiba-tiba Imah terdengar bunyi ketukan pintu. Bunyi ketukan tu perlahan tapi laju, dan bunyi ketukan pintu tu datangnya daripada dalam bilik nombor 8 tu. Bilik nombor 8 aras 3. Imah rasa pelik lah pada masa tu. Bukan bilik nombor 8 ni tak ada orang ke? Macam mana orang boleh ketuk pula pintu daripada dalam? Pada masa tu, entah macam mana si Imah ni boleh pergi tunduk. Dia duduk mencangkung, dia tunduk, dia tengok di bawah celahan pintu. Bila Imah jengok ruangan bawah pintu bilik nombor 8 tu, Imah terkejut. Sebab Imah nampak ada orang jengok dia daripada dalam bilik tu melalui celahan pintu bilik.
Imah memang nampaklah ada sepasang mata memandang tepat ke arah dia. Imah memang terperanjat pada masa tu. Dia bangun, dia ambil baju dia, kain dia dan berlari turun semula ke aras 2. Imah masuk dalam bilik, dia kunci pintu, dia terus baring atas katil dia dan tarik selimut. Beberapa hari lepas tu, ada satu kejadian berlaku. Malam tu, lebih kurang pukul 11 lebih, dekat-dekat pukul 12. Warden buat pengumuman supaya semua pelajar berkumpul di dataran. Jadi Imah dan juga pelajar-pelajar semua dekat hostel tu turunlah. Turun ke dataran berkumpul dekat situ, buat head count semua. Bila semua orang dah ada dekat bawah, barulah warden tu buat pengumuman. Warden tu pesan dekat semua pelajar yang ada di hostel tu supaya duduk di dataran tu, jangan pergi mana-mana. Sampailah warden tu bagi arahan yang seterusnya. Masa tu semua student boleh nampak lah, warden ni berjalan bersama dengan seorang ustaz. Tak tahulah warden dan juga ustaz tu pergi ke arah mana. Tapi yang pastinya masa tu memang ada diorang buat sesuatu lah. Mula-mula keadaan okey lagi dekat situ. Lebih kurang setengah jam lepas tu, mula kedengaran bunyi bising daripada setiap aras. Antara bunyi-bunyi yang kedengaran pada masa tu adalah bunyi ketukan pintu daripada bilik nombor 8 di setiap aras. Bunyi tu disertai dengan bunyi yang lain. Ada bunyi orang berlari, ada bunyi orang menjerit, ada bunyi baby menangis, bunyi macam mengilai pun ada. Lama keadaan tu berlarutan. Akhirnya pada jam 3 pagi, barulah tak kedengaran lagi bunyi-bunyi tadi. Warden bersama-sama dengan ustaz kembali ke dataran. Dan pada masa tu barulah warden bagi kebenaran kepada pelajar untuk kembali ke bilik masing-masing dan tidur. Dia suruh pelajar-pelajar semua tidur. Beberapa hari lepas tu, barulah si Imah dapat tahu. Dia bercakap dengan senior yang berada di hostel tu lah. Rupanya, dulu, sebelum hostel IPT tu dibina, ada satu perjanjian yang dah dibuat oleh tuan tanah dan juga makhluk yang mendiami kawasan tu. Katanya, wakil makhluk yang mendiami kawasan tu bernama Puteri, dikenali sebagai Puteri. Ada kabar angin yang mengatakan Puteri ni bagi satu syarat kalau nak bina bangunan dekat situ, bangunan hostel. Dia nak setiap aras tu ada satu bilik untuk dia dan juga penghuni kawasan tu, penghuni gaib di kawasan tu. Jadi pada masa tu tuan tanah tu bersetujulah untuk reserve satu bilik di setiap tingkat kepada makhluk ni. Dan bilik tu semua bernombor 8 di setiap aras. Dan kata senior tu lagi, makhluk-makhluk ni sangat pantang, sangat tak suka bila ada pelajar buat kotor di hostel tu. Dan pada masa tu juga, Imah dapat tahu kejadian yang berlaku baru-baru ni, yang semua pelajar kena berkumpul dekat dataran tu, disebabkan oleh sekumpulan pelajar yang main Spirit of the Coin di bilik nombor 8, aras 4. Sebab itulah benda-benda ni yang mendiami di setiap aras ni mengamuk pada malam tu. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Kali ni saya nak bercerita tentang satu gurun yang aneh dan pelik yang terletak di negara China. Gurun ni terletak lebih kurang 10 km daripada bandar Xiangjiang di negara China. Gurun ni juga mempunyai banyak nama gelaran. Antaranya adalah bandar berhantu, bandar syaitan dan juga bandar iblis. Penduduk-penduduk di kawasan tu bagi nama-nama gelaran ni semua disebabkan oleh fenomena yang pelik yang sering berlaku di gurun tu. Nama Mogui Cheng tu sendiri bermaksud bandar hantu. Di gurun tu memang langsung tak ada benda hidup, tak kiralah sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Dan gurun tu mempunyai struktur geologi yang sangat pelik. Dataran gurun tu berwarna oranye dan banyak busut-busut dan juga bukit-bukit yang mempunyai bentuk-bentuk yang sangat unik dan pelik. Bukit-bukit yang berada dekat kawasan gurun tu mempunyai berbagai-bagai jenis warna. Antaranya warna merah, warna biru, putih dan juga oranye. Bukit-bukit di kawasan tu juga mempunyai pelbagai jenis saiz. Ada yang mempunyai ketinggian sama dengan bangunan 4 tingkat, lebih kurang 20 meter. Samalah macam bentuk. Bentuk pun ada berbagai-bagai jenis. Ada yang menegak, ada yang sengit, ada yang posisinya tak teratur, ada yang bertindih-tindih. Macam-macam jenis bukit ada dekat situ. Mengikut kajian ahli sejarah, kawasan tu sebenarnya dulu, masa zaman dinosaur dulu, kawasan tu bukan gurun. Kawasan tu adalah satu tasik yang sangat besar. Ada banyak jenis tumbuhan dan juga haiwan purba yang pernah hidup di kawasan tu satu masa yang dulu. Tapi bila masa berlalu, air di tasik tu makin lama makin kering dan mulalah timbul batu-batu yang pelik ni. Selain daripada bukit, banyak juga batu-batu yang mempunyai bentuk yang aneh. Ada batu yang berbentuk seakan-akan istana,
Ada batu yang kelihatan seperti tangga bentuk dia. Batu yang mempunyai bentuk macam kenderaan pun ada, macam bot, macam bas pun ada. Selain daripada tu, ada juga batu-batu yang menyerupai benda hidup. Batu yang bentuknya seolah-olah wajah manusia, dan ada juga batu-batu yang menyerupai bentuk makhluk yang menakutkan. Tapi yang membuatkan tempat ni betul-betul unik bagi saya lah adalah bunyi. Pada waktu siang, orang yang berada di gurun ni boleh dengar beberapa jenis bunyi. Antaranya adalah bunyi petikan gitar, bunyi loceng, bunyi orang berbisik dan menyanyi. Bunyi-bunyi ni semua pada waktu siang hari kedengaran sayup-sayup aja, lembut aja. Tapi kalau datang dekat situ pada waktu malam, lain pula ceritanya. Malam pun ada juga bunyi. Tapi bunyi pada waktu malam ni memang sangat berbeza daripada waktu siang. Kalau kita berada di gurun tu pada waktu malam, kita boleh mendengar bunyi-bunyi yang mengerikan. Bunyi suara orang menjerit dengan kuat, orang meraung, bunyi trompet gajah dan juga bunyi ngauman harimau. Bunyi-bunyi yang dihasilkan dekat gurun tu pada waktu malam semuanya mengerikan dan kuat. Entah daripada mana datangnya bunyi-bunyi itu semua. Sebab itulah gurun tu diberi nama gelaran bandar syaitan, bandar hantu, bandar berhantu dan juga bandar iblis. Bermacam-macam lah teori yang dikeluarkan oleh penduduk setempat dekat China tu berdekatan dengan gurun tu. Ada yang kata suara tu semua adalah suara hantu, hantu-hantu yang tinggal di gurun tu. Ada yang kata bukan hantu, tapi syaitan. Syaitan yang memang tinggal di bukit-bukit dan juga batu-batu di gurun tu. Macam itulah kepercayaan diorang. Tapi ada juga saintis yang menjalankan kajian dekat situ. Dan katanya memang perkara ni berlaku bukan disebabkan oleh syaitan ke ataupun hantu ke, bukan. Tapi bunyi-bunyi tu semua sebenarnya terhasil daripada tiupan angin. Bila tiupan angin ni lalu dekat struktur batu dan juga bukit yang pelik ni, tiupan angin tu akan menghasilkan bunyi-bunyi yang pelik. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.